warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi pada hari ini untuk belajar bahasa Melayu bersama-sama Cikgu Norma. Apa khabar hari ini? Cikgu harap semua murid-murid cikgu berada di dalam keadaan sihat walafiat. Kita mulakan pelajaran kita pada hari ini dengan melihat standard pembelajaran 1.1.3 iaitu mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah cikgu berharap murid-murid dapat memberikan respons terhadap ayat perintah dengan betul. Manakala kriteria kerjayaan yang ingin kita capai ialah murid-murid dapat memberikan respons sekurang-kurangnya 2 ayat terhadap ayat perintah dengan betul. Baiklah, cikgu harap di hadapan murid-murid semua ada buku teks tahun 6 dan buka muka surat 7. Semua telah sedia? Pada hari ini kita akan meneruskan tema 1 dengan tajuknya istimewanya keluargaku. Manakala tajuk ialah satu keluarga dua budaya dan subtajuknya ialah uniknya keluargaku. Sebelum kita melihat kepada dialog yang diberikan dalam muka surat 7, cikgu ingin ajar kamu semua apakah yang dimaksudkan dengan ayat perintah. Ya, kita telah pelajari ayat perintah ini pada unit 1 yang lalu. Dan pada hari ini kita teruskan lagi tentang ayat perintah. Ayat perintah dibahagikan kepada 4 bahagian ataupun 4 kategori, iaitu yang pertama ialah ayat suruhan. Ayat suruhan ini ialah untuk memberi perintah atau arahan. Kategori kedua ialah ayat larangan untuk menegah seseorang melakukan sesuatu. Menegah maksudnya melarang. Yang ketiga ialah ayat permintaan, iaitu untuk membuat permintaan ataupun meminta sesuatu pertolongan. Dan yang terakhir ialah ayat silaan. Ayat silaan ini ialah untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Bagi memahami lebih lanjut apakah yang dimaksudkan setiap kategori ayat perintah ini, cikgu akan berikan satu persatu contohnya. Kita lihat ayat suruhan. Contoh-contoh ayat suruhan ialah kemaskan kain baju ini. Masukkan buku itu ke dalam beg. Siapkan makanan dengan segera. Ayat suruhan ini boleh ditambah dengan partikel lah. Seperti contoh, kemaslah kain baju ini. Masukkanlah buku itu ke dalam beg. Awak tunggulah di sini. Seterusnya, ayat larangan. Jangan duduk di sini. Usah kamu peduli kata-katanya.
Seperti ayat surun tadi, ayat larangan juga boleh ditambah dengan partikel lah. Janganlah berduka. Usahlah saudara simpan rahsia itu lagi. Awak tak usahlah bersusah payah untuk kami. Seterusnya ialah ayat permintaan. Ayat permintaan ini menggunakan kata seperti minta dan tolong untuk memohon permintaan. Contohnya ialah, minta tuan-tuan jelaskan yuran persatuan. Minta tuan benarkan kami masuk. Minta tolong semua bertenang. Manakala contoh menggunakan perkataan tolong pula ialah, tolong tutup pintu itu. Tolong selesaikan pergaduhan itu. Tolong hantarkan jawapan sebelum hari Ahad. Dan seterusnya, kategori yang terakhir ialah ayat silaan. Ayat silaan ini menggunakan kata seperti sila ataupun jemput sebelum kata kerja. Kita lihat contoh ayat silaan ini. Sila datang ke rumah saya. Sila buat laporan tentang peristiwa itu di sini. Sila serahkan borang ke pejabat. Manakala contoh ayat silaan menggunakan perkataan jemput pula ialah, jemput datang ke majlis sukan hari ini. Jemput minum teh yang terhidang itu. Jemput masuk. Jemput naik. Begitulah murid-murid contoh-contoh ayat perintah. Kita teruskan pelajaran dengan membuka muka surat buku teks muka surat 7. Baca dialog di bawah. Kenal pasti ayat perintah dalam dialog yang diberikan. Baiklah. Terdapat dialog di dalam buku teks tersebut. Cikgu ingin kamu kaji dan gariskan di manakah ayat perintah dalam dialog yang diberikan. Mari kita baca dialog ini bersama-sama. Jangan malu-malu, Amar. Silalah rasa kuih bulan ini. Ini kuih tradisional kaum Cina. Baiklah, di sini dikehendaki Amar untuk menjawab ayat perintah yang telah diberikan. Kita tengok dialog yang kedua pula. Ini pula maruku, iaitu sejenis makanan tradisional kaum India. Makanlah Amar. Semua makanan ini dibuat oleh ibu saya. Berikut ialah respon yang perlu diberikan oleh Amar terhadap ayat perintah yang dikemukakan oleh rakannya. Kita teruskan lagi bacaan dialog pada muka surat 7 tersebut. Tolong ambilkan album itu, Ruben. Saya mahu melihat gambar keluarga kamu. Harap kamu tidak keberatan. Dalam dialog ini pula, Ruben terpaksa memberikan respon terhadap ayat perintah yang diberikan oleh Amar.
Wah, bertuahnya kamu, Ruben. Kamu sekeluarga hidup dalam dua budaya yang berbeza. Kamu dapat menyambut perayaan dan menikmati makanan yang beraneka rasa. Seronoknya. Gambar itu diambil ketika perayaan Tahun Baru Cina dan Deepavali pada tahun lalu. Lihatlah pakaian keluarga saya. Kami memakai pelbagai jenis pakaian tradisional seperti cheongsam, sari dan dhoti. Inilah uniknya keluarga saya. Baiklah, kita telah baca dialog yang telah diberikan. Sekarang tugas kamu ialah untuk memberikan respons yang sesuai terhadap ayat perintah. Kita lihat beberapa contoh yang akan cikgu berikan. Kita lihat yang pertama. Jangan malu-malu, Amar. Silalah rasa kuih bulan ini. Ini kuih tradisional kaum Cina. Baiklah, di dalam dialog Ruben ini, kamu dikehendaki menggariskan dahulu apakah ayat perintah yang telah diberikan. Ya, ayat perintah yang diberikan ialah silalah rasa kuih bulan ini. Ini ialah ayat silaan. Apakah respon Amar pula terhadap ayat silaan Ruben? Bagaimana cara untuk membina ayat? Di sini cikgu berikan contoh dan mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih, Ruben. Nampak enak kuih bulan ini. Ya, respons yang diberikan oleh Amar ialah dengan mengucapkan terima kasih. Boleh faham? Kita lihat pula contoh yang kedua. Ini pula maruku, iaitu sejenis makanan tradisional kaum India. Makanlah, Amar. Semua makanan ini dibuat oleh ibu saya. Di manakah ayat perintah dalam dialog ini? Ya, ayat perintah dalam dialog ini ialah makanlah, Amar. Apakah respons Amar terhadap ayat perintah yang diberikan oleh Ruben? Apabila orang mengajak kamu makan, apakah perkataan ataupun ayat yang pertama yang perlu kamu lafazkan? Ya, ayat yang pertama ialah baiklah Ruben, terima kasih. Kamu mesti mengucapkan terima kasih. Kita boleh sambung ayat ini menjadi panjang dengan menyatakan pandai sungguh ibu awak membuat maruku ini. Sekali lagi, respons yang diberikan oleh Amar ialah baiklah Ruben, terima kasih. Pandai sungguh ibu awak membuat maruku ini. Seterusnya, kita pergi kepada ayat perintah yang ketiga yang terdapat dalam dialog yang diberikan. Tolong ambilkan album itu, Ruben. Saya mahu melihat gambar keluarga kamu. Harap kamu tidak keberatan. Apakah ayat perintah dalam dialog ini? Ya, ayat perintah dalam dialog Amar ini ialah tolong ambilkan album itu. Iaitu ayat permintaan. Apakah
apakah jawapan ataupun respons Ruben terhadap ayat permintaan Amar? Mari kita lihat bersama-sama. Baiklah Amar, nanti saya ambilkan album keluarga saya. Begitulah respon Ruben. Awak bukan sahaja boleh menjawab perkataan boleh Amar, malah awak boleh panjangkan lagi ayat tersebut supaya ayat yang diberikan akan menjadi lebih lengkap dan gramatis. Sekarang kita pergi pula kepada latihan 1, iaitu teliti dialog yang diberikan. Berikan respons yang sesuai berdasarkan 3 situasi tersebut. Rakam audio atau video dan hantarkan di aplikasi Google Classroom ataupun Telegram. Mari kita lihat bersama-sama apakah latihan tersebut. Arahan yang diberikan ialah berikan respons yang sesuai bagi ayat perintah di bawah. Cikgu telah berikan 3 situasi dan cikgu ingin kamu rakamkan apakah respons yang sesuai bagi setiap situasi yang telah diberikan. Boleh faham? Setelah selesai latihan 1, mari sama-sama kita buat latihan 2, iaitu salin ketiga-tiga situasi tersebut dalam buku penulisan bahagian A dengan format dialog. Setelah siap, tangkap layar dan hantarkan kepada guru di aplikasi Google Classroom ataupun Telegram. Sebelum kita berpisah pada hari ini, mari kita lihat apakah nilai murni bagi pelajaran hari ini. Iaitu nilai murninya ialah menghormati di antara satu sama lain dan menanamkan sifat kasih sayang. Baiklah, setakat ini sahaja perjumpaan kita. Sehingga kita bertemu lagi di lain masa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.